Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Hari ini kita akan sambunglah pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan hari ini kita akan masuk bab 3 iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik yang kelima iaitu 3.1.5. Pelajar boleh buka muka surat 160 dalam buku teks RBT tingkatan 3. Okey, sebelum ni kita dah belajar beberapa jenis kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, hari ni kita akan belajar macam mana kita nak analisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih. Jadi kita nak tahu sama ada pemilihan kaedah reka bentuk tu sesuai tak dengan pengiklanan pada produk kita. Jadi sebelum tu kita kena tahulah apa dia ciri-ciri yang sesuai dalam kita punya pengiklanan. Setiap kaedah reka bentuk pengiklanan tu kita kena analisis. Jadi kita nak analisis apa? Kita kena analisis ciri-ciri pada kita punya pengiklanan supaya kita tahu adakah kaedah reka bentuk pengiklanan tu sesuai dengan produk kita. Yang pertama kita kena analisis dari segi kreatif, memberikan impak, mesej yang jelas, maklumat yang tepat, mudah diingati dan juga unsur unik dan tersendirilah. Ini saya akan terangkan satu persatu apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam sesebuah pengiklanan. Okey, dari segi yang pertama adalah kreatif. Macam mana tu? Kita kena aplikasikan beberapa prinsip reka bentuk yang berkesan supaya ilustrasi dan perkataan yang kita gunakan tu boleh menjadi daya penarik kepada pelanggan. Contohnya iklan ubat gigi ni. Dia nak bagi tahu ubat gigi ni kalau kita guna pelanggan akan dapat faedah dia lah. Contohnya boleh menjadi gigi menjadi lebih kuat. Jadi kat sini dia nak tunjukkan menggunakan ilustrasi ni je kita nak tunjukkan kepada pengguna apakah kelebihan pada sesebuah produk tu. Okey, seterusnya adalah unsur unik dan tersendiri. Daripada unsur unik ni dapat menghasilkan orang tahu ataupun pengguna tahu apakah identiti produk kita. Jadi produk kita tu akan terselah lah. Contohnya Malaysia Airlines ni, dia gunakan logo wow. Daripada logo ni sahaja pengguna tu dah dapat tahu dah, oh ini adalah logo pada sesebuah kapal terbang. Kapal terbang di Malaysia lah iaitu Malaysia Airlines. Jadi apabila kita menggunakan unsur unik yang tersendiri dapat menarik perhatian pengguna. Seterusnya adalah memberikan impak. Awak tengok iklan ni. Contohnya reka bentuk yang membuatkan pengguna terpukau. Contohnya kulit ataupun bulu bear ni kan berwarna hitam ataupun gelap. Apabila menggunakan produk pencuci ni boleh putihkan balik luaran bulu ni. Dia nak bagi tahulah pelanggan kalau kita menggunakan pencuci baju ni boleh mencerahkan pakaian, boleh putihkan pakaian yang kotor, boleh hilangkan daki dan sebagainya. Jadi pelanggan akan lebih teruja untuk mengetahui lebih tentang sesebuah produk itu. Okey, seterusnya adalah mesej yang jelas. Dekat sini pengeluar perlu sampaikan mesej yang jelas kepada pengguna supaya dapat menarik perhatian pengguna sasaran untuk membeli kita punya produk. Contohnya sabun badan ni kan, awak nak target siapa pembeli dia. Contohnya suri rumah. Suri rumah awak target nak dia yang akan membeli produk ni. Jadi awak kena buat beberapa mesej yang jelas dan juga yang boleh menarik perhatian suri rumah supaya suri rumah ni dia jadi lebih tertarik untuk beli produk Dettol ni. Seterusnya daripada aspek mudah diingati. Daripada luaran je pengguna dah boleh bayangkan, pengguna dah boleh ingat. Contohnya awak pergi pasar raya dan sebagainya, awak nak mencari sneakers ni. Jadi awak tanya kepada orang, nampak tak dekat mana kedudukan sneakers ni, coklat ni. Jadi daripada gambar, daripada cakap je, pengguna yang lain pun dah boleh ingat, dah boleh tahu dah macam mana rupa sneakers tu kan. Jadi antara gabungan ilustrasi, tema dan slogan ni dia akan menghasilkan visual yang menarik, mudah diingati dan dikenali oleh pengguna. Okey, yang terakhir adalah maklumat yang tepat. Dekat sini pengeluar kena letakkan maklumat yang tepat dan juga telus kepada pengguna supaya untuk mendapatkan kepercayaan kepada pengguna. Contohnya, pengguna beli produk awak, contohnya oat green coffee ni kan, awak beritahu apakah kelebihan-kelebihan dia. Apabila pengguna beli produk ni dan dapat apakah yang telah dijanjikan, jadi pengguna percaya awak punya produk, dia akan mencapaikan kepercayaan pengguna lah. Jadi pengguna pun akan kerap kalilah beli awak punya produk.
Okey, tiba masanya untuk kita buat analisis satu persatu terhadap kita punya pengiklanan sebelum ni yang kita dah buat kan. Okey, yang pertama adalah penggilap kasut magic. Dekat sini kita nak tengok setiap ciri-ciri pengiklanan ni ada tak dalam kita punya reka bentuk pengiklanan. Contoh yang pertama, reka bentuk iklan. Dia tunjuk kreatif. Ada tak kreatif dekat ketiga-tiga reka bentuk iklan ni? Awak nampak kreatif kan? Cara susun yang lawa, ada gambar kasut, ada nampak produk awak dan sebagainya. Jadi kita tandakanlah kalau ada unsur-unsur kreatif ni, kita tandakan. Dan juga memberikan impak. Awak tengok dalam tiga-tiga reka bentuk iklan ni, mana yang memberi impak lebih kepada awak? Tu dah tentulah yang kedua kan. Awak nampak kan? Dia menggunakan ilustrasi yang sebenar. Keadaan yang sebenar. Kasut, ada gambar kaki orang, gambar awak punya produk. Ini adalah memberikan impak lebih daripada antara reka bentuk iklan yang ketiga dan juga reka bentuk iklan yang pertama. Seterusnya, mesej yang jelas. Awak tengok dekat ketiga-tiga ni, mana yang mendapatkan mesej yang jelas? Semua kan, semua beritahu antara apakah fungsi produk ni. Boleh menggilap kasut, boleh melicinkan kasut dan sebagainya. Dan juga tengok maklumat yang tepat. Antara tiga-tiga ni, mana yang memberi maklumat? Yang kedua kan, dia bagi tahu lokasi, dia bagi tahu masa supaya pelanggan ni boleh hubungi kita macam mana nak dapatkan produk ni. Reka bentuk iklan yang ketiga dengan yang pertama, dia tak bagi tahu kan maklumat yang tepat. Jadi pengguna pun tak tahu macam mana nak dapatkan produk ni. Mudah diingati dan unsur unik tersendiri. Awak tengok dekat sini, dekat mana yang boleh awak nampak mudah diingati pelanggan. Mana yang unsur unik dan tersendiri tu ada. Ada tak unsur-unsur unik pada ketiga reka bentuk iklan ni? Kalau ada, awak tandakanlah. Jadi lepas tu awak kena totalkan semua, jumlahkan semua. Awak tanda-tanda semua. Awak dapat reka bentuk iklan yang pertama dapat 4 mata. Reka bentuk iklan kedua dapat 6. Reka bentuk ketiga dapat 2 mata. Jadi awak tengok mana yang lebih banyak mata. Reka bentuk iklan yang kedua. Jadi reka bentuk iklan kedua ni lebih berpotensi ataupun lebih berkualiti lah untuk awak tunjukkan kepada pengguna. Okey, seterusnya analisis yang kedua. Back jeans kan. Kita dah buat dah. Kita dah tunjuk macam mana kita nak gunakan kaedah dia. Kita tengok kreatif. Antara ketiga-tiga ni, awak nampak mana yang lebih kreatif. Lepas tu awak tandakan memberikan impak, mesej yang jelas. Mesej yang jelas ni ketiga-tiga produk adalah macam mana produk ni berfungsi, apa dia punya kelebihan. Lebih tahan lasap, mudah dibawa dan sebagainya. Awak tandakan ketiga-tiganya. Mudah diingati, maklumat yang tepat. Awak tengok yang pertama, yang kedua dengan yang tiga. Ada tak maklumat-maklumat yang tepat? Lepas tu kalau ada, awak tandakan dan awak jumlahkan semua. Okey, reka bentuk iklan yang pertama, awak dapat 5. Reka bentuk iklan kedua dapat 2. Dan reka bentuk iklan yang ketiga, 3 mata. Awak tengok mana yang lagi besar awak punya mata. Reka bentuk yang pertama. Jadi yang pertama ni lebih sesuai lah untuk dipamerkan kepada pengguna. Okey, jadi analisis yang ketiga, macam biasa, kita kena tengok ciri-ciri ni ada ke tidak pada kita punya reka bentuk iklan. Yang pertama, kreatif. Awak tengok tiga-tiga ni, semua kreatif kan? Cara susunan, cara letak perbandingan, macam mana awak gunakan ilustrasi. Jadi awak tandakan dia lah. Memberikan impak. Okey, mana antara tiga-tiga ni yang memberikan impak kepada pengguna? Awak tengok reka bentuk iklan yang ketiga. Dia nampak fully kita punya keseluruhan produk. Jadi produk ni pun orang dah tahu, oh macam ni rupa sebenar produk kalau kita membeli. Dan mesej yang jelas, bagi tahu kan apa kelebihan dia, membuat perbandingan, apakah boleh jimat air ke, boleh jimat tenaga dan sebagainya. Mudah diingati, unsur unik yang tersendiri. Setiap reka bentuk iklan ni mempunyai unsur unik tersendirilah. Cara dia letakkan, macam mana produk ni disusunkan. Macam mana reka bentuk pertama lain susunan dia, reka bentuk kedua lain, yang ketiga pun lain. Jadi ada unik tersendiri antara setiap reka bentuk iklan ni. Jadi awak jumlahkan semua, awak tengok reka bentuk iklan yang ketiga yang mendapat mata yang tertinggi lah. Jadi dekat sini nak tunjukkan reka bentuk iklan yang ketiga ni lebih sesuai dipamerkan kepada pengguna. Kita buat pengiklanan kan menggunakan reka bentuk iklan yang ketiga. Jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.